Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Sambungan kitab Tajul Arus musuhan 40. Syahdan. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'fidal amin. Katanya sembahyang 2 rakaat pada malam terlebih, yaitu terlebih daripada 1000 rakaat sembahyang pada siang hari. Dan engkau tiada sembahyang padanya 2 rakaat, yakni tidaklah seorang itu sembahyang 2 rakaat pada malam hari, melainkan kerana mendapat engkau yang demikian itu pada timbangan engkau. Adakah tiada engkau melihat seseorang yang membeli hamba melainkan kerana berbuat khidmat dan berusaha, tiadalah membeli ia akan dia kerana makan dan minum sahaja. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari menyatakan di sini bahawa sembahyang yang paling afdal itu adalah sembahyang pada malam. Itulah sembahyang yang paling berat dilakukan oleh seseorang. Sehingga dinyatakan bahawa sembahyang 2 rakaat pada malam itu terlebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang pada siang. Walaupun latih dia berbeza. Sembahyang 1000 rakaat itu luar biasa latih dia. Sembahyang 2 rakaat mana boleh sama? Tak sama. 2 rakaat dengan 1000 rakaat. 1000 rakaat. 2 rakaat, 1000 rakaat. Kita sembahyang tarawih 20 pun dah tak terdayu. Ini 1000 rakaat. Jadi 2 rakaat pada malam itu lebih afdal daripada 1000 rakaat pada siang hari. Kalau ikut latih dia, latih lagi 1000. Tetapi pada sudut berat dia, berat nak buat itu. Itu sangat berat nak buat pada malam tu. Walaupun 2 rakaat berat, tapi kalau dilakukan itu lebih afdal daripada 1000 rakaat pada siang hari. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kebaikan pada sesuatu yang kita nampak tak baik. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kebaikan pada sesuatu yang kita tak nampak. Itulah hikmat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu syariat dia tak nampak kebaikan dia. Kemudian katanya, apakah kita pernah melihat seseorang yang membeli hamba yang mana apabila dibeli hamba tu kerja makan minum tidur je. Kata. Apa kita nak kata kepada seseorang? Zaman ni tak ada hamba dah. Kalau kita kiaskan, orang gaji lah kan. Hamba tak ada dah. Boleh orang gaji tujuan untuk nolong kita kerja.
Tapi tidur, makan, minum ya. Makan, minum, tidur ya. Ya. Kita pula yang bekerja kan. Adakah kita jumpa orang macam tu? Sudah pasti tak ada. Dia apa maksud dia? Maksud dia kalau kita membeli seseorang, zaman dulu beli hamba, dia beli hamba. Hamba tu pula nilai dia ikut tenaga dia. Kalau hamba tu kuat, badan dia sihat, harga dia mahal. 5,000 pound harga dia. Kalau dah tua sikit, itu 50 pound kan. Dia tak terdaya dah. Dia boleh buat nyapu sampah kan. Lain tak boleh. Jadi tujuan membeli hamba yang mahal-mahal untuk apa? Supaya hamba itu melakukan khidmat. Tak akan macam tu maksud dia. Beli hamba ataupun zaman sekarang ni kita gajikan orang mahal-mahal, tujuan untuk khidmat kepada kita kan. Tujuan itu dia khidmat dekat kita. Beli hamba tujuan untuk khidmat. Maka katanya di sini, adakah tiada engkau lihat seorang membeli hamba melainkan kerana buat khidmat dan supaya dia berusaha, dan tidak ada orang yang membeli seorang hamba kemudian hamba tadi makan minum. Makan minum ya, lain tak buat tak nak. Amalih dah kita dia. Tolong buang sampah, amalih dah. Semua malih habis tu nak makan minum ya tu. Ada ke tak ada. Jadi kenapa diceritakan benda ini? Sebab Al-Imam Ibn Athaillah Sikandari untuk memberikan kesedaran kepada kita ini adalah hamba yang dibeli oleh Allah. Kita ini adalah hamba yang telah dibeli oleh Allah. Dalam Al-Quran ada ayat yang mencerita kita ini dibeli oleh Allah. Dia kena insaf balik. Kena muhasabah balik. Jadi hamba yang kerja makan minum tu kena muhasabah balik. Kalau tak, minggu depan out kan. Dalam Al-Quran ada ayat yang Allah Ta'ala memberikan faham kepada kita bahawa kita ini dibeli oleh Allah. Jadi kalau Tuhan dah beli kita, bermaksud kita perlu menunjukkan khidmat kepada Allah. Khidmat. Apa maksud khidmat? Khidmat ni maksud latih, bangun sembahyang, latih, berikan sesuatu kerana Allah, jihad, latih. Kenapa boleh terletih? Sebab kita ini perlu khidmat pada Allah. Kenapa? Sebab kita ini telah dibeli oleh Allah. Dalam Al-Quran ada ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina anfusahum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli diri orang mukmin itu, wa amwalahum, Tuhan dah beli harta dia, duit kita Tuhan dah beli, diri kita Tuhan dah beli. Untuk tujuan apa Tuhan beli? Macam kalau hamba tadi dia beli, ataupun orang gaji telah beri bayar, tujuan apa? Tujuan supaya orang tadi dapat duit. Dapat duit lah. Kalau Allah Ta'ala sebut kita ni sebagai hamba, kalau hamba manusia, boli hamba tak dapat apa-apa. Kalau hamba manusia, seseorang tu boli, seorang hamba tu dapat apa? Hamba tu tak dapat apa-apa. Sebab diri dia dah kena boli. Kalau seseorang memiliki seorang hamba dan dia boli, duit boli itu bukan pergi ke hamba. Duit boli itu pergi kepada tuan hamba tu.
ada orang memiliki hamba, kita berkenanlah hamba tu, rajinlah kita pun pergi boli hamba tu. Duit yang kita boli pergi ke mana? Pergi kepada tuan hamba tu. Hamba tu dapat apa? Tak dapat apa. Allah Subhanahu wa taala bila dia boli kita, maka kita dapat faedah. Berbanding hamba manusia, bila kita boli, hamba tu tak dapat apa-apa. Dia dapat makan, minum je lah. Apabila Allah Ta'ala membeli kita, maka kita dapat sesuatu. Apa yang kita dapat? Bi'anna lahumul jannah. Mereka akan dapat syurga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita kata kita ini telah pun dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditawarkan pula syurga. Adapun hamba manusia bila kena beli, tuan tu tidak menawarkan apa-apa kepada si hamba tadi. Dia tak tawarkan apa-apa. Kemudian yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Dan mereka itu bila dah berikan, bila dia sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berikan segala-galanya pada Allah. Bila kita ini dah dibeli oleh Allah, semua diri kita ini adalah milik Allah. Hatta nyawa kita pun milik Allah. Maka Allah Ta'ala sebut sehingga manusia itu yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna, dan mereka berjaya membunuh musuh, fayuqtaluna, dan sebagian mereka dibunuh oleh musuh. Maka mana kata sehingga begitulah kemuncaknya makna diri kita ini. Sehingga begitulah maknanya diri kita ini. Bila Allah Subhanahu wa taala diri kita di dunia telah dibeli oleh Allah. Atau dengan makna yang lain, bila kita menginginkan syurga di akhirat, bermaksud kita telah dibeli oleh Allah Taala di dunia ini. Jadi maksud kalau kita inginkan syurga di akhirat, kalau kita bersetuju nakkan syurga di akhirat, bermaksud kita bersetuju bahawa diri kita telah pun dibeli oleh Allah di dunia. Itu perjanjian dia. Seolah macam ni, sebelah ini macam akad dia, ini akad dia. Akad Allah di antara Allah dan kita apa? Tuhan beli kita. Kemudian bila Tuhan dah beli kita, diberi pula kita upah. Diberikan kita ganjaran. Hamba manusia tak ada macam tu. Tapi Allah Ta'ala bila beli kita, dia berikan kita janjian bi'anna lahumul jannah. Jadi kita dah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perjanjiannya? Ya, kita akan dapat syurga. Tapi kita dah jual diri kita pada Allah Ta'ala, berilah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba kita dah berjanji, perjanjian dapat syurga, tiba-tiba kita berkira-kira pula sekarang dah. Ni tak boleh, waktu ni kita ni minta maaf lah, tak ada masa lapang. Waktu lapang ni saya nak berjalan ni kau jual. Tengoklah, dah tak ada pergi mana, dah kosong-kosong tu, tu bolehlah. Yang lain tak minta maaf lah. Masya Allah, waktu kita berkira, harga kita berkira, apa tak lagi nyawa kita? Tak dapat dah. Tak dapat nak beri nyawa kerana Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah buat akad dengan kita. Apa persetujuannya? Ya, nakkan syurga di akhirat. Tetapi hendaklah engkau jual diri engkau dan harta engkau kepada Allah. Sebab itu ayat yang Allah Ta'ala gunakan kepada kita, iaitu syarat kita nak dapatkan syurga itu, bermaksud engkau telah setuju untuk jual harta engkau, diri engkau kepada Allah. Jadi kalau begitu bermaksud kita perlu berikan kepahaman bahawa semuanya kita jual kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dah selesai. Jangan kita berkira dah. Sebab itu akad yang Allah Taala buat.
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah Ta'ala dah beli kita ni dan beli harta kita. Bila Tuhan dah beli kita, bermaksud kita tidak memiliki diri kita. Tuhan dah beli, mana diri kita ni dia dah ambil. Apa maksud kita beli diri orang? Kata beli, kau dah beli dah. Apa maksud bila kita, apa maksud hamba? Sebab tu hamba tu dia kata, dia tidak memiliki sesuatu. Hamba ni maksud dia, apa maksud hamba? Maksud hamba, dia tidak memiliki harta yang dia ada dan dia tidak memiliki dirinya. Dia tidak memiliki dirinya. Sebab itu takrif hamba dengan isteri berbeza. Apa maksud isteri kepada seorang suami? Apa maksud seorang hamba kepada Tuhan? Sebab itu kadang-kadang orang keliru. Sebab dia jadikan isteri dia macam hamba. Sebab salah faham. Beza hamba dengan isteri. Hamba kepada Tuhan dia disebut milkul zat, milkul manfaah wa milkul zat. Seorang tuan kepada hamba, dia memiliki diri hamba itu dan memiliki manfaat hamba. Sebab itu seorang lelaki boleh manfaatkan hamba perempuan. Dia boleh melakukan apa sahaja kepada hamba perempuan. Sebab dia memiliki diri orang perempuan itu. Adapun maksud isteri kepada suami, milkul manfaah nama dia. Dia memiliki manfaat sahaja. Dia boleh manfaatkan isteri dia. Makna halal hubungan kelamin di antara suami dan isteri. Mana suami tadi memiliki manfaat isteri itu. Mana dia seorang saja boleh melakukan hubungan dengan isteri, orang lain tak boleh. Sebab bila berkahwin, lelaki itu memiliki manfaat isteri itu. Berbeza apabila seorang isteri mendapat suami. Dalam fiqh macam itu takrif dia. Bila seorang perempuan mendapat suami, dia tidak memiliki manfaat. Sebab bila kita memiliki manfaat, orang lain tak boleh gunakan manfaat itu. Bila seorang lelaki mendapat seorang isteri, disebut milkul manfaah. Dia yang memiliki manfaat perempuan tadi. Dia seorang saja yang boleh menjadikan hubungan kelamin dengan perempuan tadi. Berbeza apabila seorang perempuan mendapat seorang isteri, dia tidak memiliki manfaat suami. Sebab suami dia boleh dimanfaatkan oleh 3 orang lagi. Sebab tu takrif dia, ni nak bagi takrif, bukan nak apa-apa, nak bantah lah. Seorang perempuan kepada seorang lelaki nama dia hilul manfaat, nama dia. Hilul manfaat, halal manfaat. Maksud halal melakukan hubungan suami isteri. Halal, bukan memiliki. Tapi orang perempuan dia lain, dia memiliki suami tu dan punya. Jangan apa kata tu. Walau Nabi rampeh nama tu, istilah dia. Itu bahasa orang perempuan lah, kan? Tapi bahasa syarak dia begitu. Bila seorang lelaki berkahwin seorang perempuan, dia memiliki manfaat. Orang lain tak boleh melakukan hubungan dengan seorang perempuan. Suami dia milik dia. Satu lagi kesalahan dia, bukan bermaksud apabila seorang lelaki berkahwin dengan perempuan memiliki milkul zat. Itu bukan milkul zat. Bukan seorang lelaki memiliki diri perempuan tu, tak. Dia buat macam hamba. Basuh kain tengah hari kan masak. Dia disuruh. Tak boleh buat apa orang tu. Disuruh. Dua aku kata. Buat, jadi tak boleh buat apa. Tak ada pilihan orang perempuan tadi. Maka itu dia memperhambakan isteri dia. Itu tak betul. Sebab seorang suami dia tidak memiliki isteri dia. Dia hanya memiliki manfaat sahaja. Bukan begitu. Bermaksud setiap benda kena berbincang, kena redha dan redha meredha.
Berbincang. Boleh tak masak tengah ikan? Tak pek dah, kata dia. Tak apalah. Bincang. Boleh tak? Baju. Boleh lah. Katakan macam mana nak makan pula. Kesian orang rumah akak lelaki. Yelah, kata dia. Boleh. Tak boleh. Bincang-bincang, pujuk-pujuk. Maksud dia ada hak dia kan. Tak boleh nak. Itu isteri. Tapi kalau hamba, maksud hamba, tuan itu memiliki manfaat dan memiliki zat. Bermaksud seorang hamba itu, diri dia pun bukan milik dia. Diri dia bukan milik dia. Diri dia adalah milik tuan dia. Masya Allah, begitulah rendahnya hamba ini. Jadi apa maksud dia? Si hamba ni tak boleh buat bondo ikut kehendak dia. Kalau dia minta izin, tuan, saya nak pergi kedai je lah, nak minum teh, latih benar. Baiklah, kata dia. Boleh. Kalau tak bagi, tak boleh. Sebab itu di antara dosa hamba, lari pada tuan. Lari pada tuan, maksud dia dah latih, dia lari. Untuk dia lari. Hilang menepari budak tadi. Itu satu kesalahan dosa pada hamba tadi. Dia lari, mana berhak tangkap. Kalau ada pihak kuasa agama, boleh cari hamba tadi, boleh tangkap. Dan tuan dia boleh dera dia, boleh pukul dia, kesalahan dia. Sebab apa? Hamba tidak memiliki dirinya sendiri. Hamba adalah milik tuan dia. Jadi walaupun hamba itu milik tuan, maka tuan tadi kena buat yang terbaik kepada hamba dia. Hukum dia, hamba adalah milik tuan. Tetapi tuan itu hendaklah melakukan yang terbaik. Jangan buat bagi dia kerja yang lebih berkemampuan dia. Mana zalim tuan tadi. Mentang-mentang dia hamba disuruh dia buat kerja, tak bagi rehat dan sebagainya, maka tuan tadi zalim. Walaupun hamba tadi kena ikut perintah tuan, tapi tuan tu pandai-pandailah bagi kerja yang sesuai dengan hamba tadi. Dan hamba pula taat pada tuan dia. Tu hebat. Tuan pula baik, beri kerja yang sesuai pada hamba. Dan hamba pula baik, setiap perintah tuan dia buat. Sebab tanya, ada lagi tak kerja nak buat tuan? Handal. Tuan pula tuan yang baik, buat kerja-kerja yang sesuai. Cukuplah tu. Ada kerja lagi tak tuan saya nak buat? Dah cukuplah tu, kata tuan dia. Baik. Tuan pun baik, hamba pun baik. Sehingga baiknya hamba kepada tuan, hamba mencintai tuan dia. Itu luar biasa. Dah lah patut dia kena doa. Tuan tak? Betapa cintanya hamba kepada tuan, sehingga hamba mencintai tuan dia. Sehingga mana? Sehingga satu ketika tuan dia kata, macam ni lah, dia kata, sekarang ni kau berhenti kerja lah, dia kata. Habis nak buat tuan, kau rehat dah. Habis duit, saya bagi kau duit, dia kata. Sebab umur dah 60 ni, kata tuan dia, boleh berhentilah, rehat lah, dia kata. Macam mana kau dapat gaji dulu, macam tu dia bagi. Paling tidak pun potong separuh kau, tapi duduk teh kerja dah. Sebab tu dia riang. Sebab tu seorang hamba bila dia dah berhenti kerja, dapat pencen, syukurlah. Ini waktu saat yang paling ditunggu-tunggu. Tapi dalam ramai-ramai tu ada pula hamba menangis dia. Sebab tuan dia kata dah, kau dah pencen, berhentilah. Sebab tu dah hamba-hamba ni gembira bila pencen. Ada seorang hamba ni menangis. Kata pada Allah, dia kata, lepas ni tak boleh nak layan tuan dah, dia kata. Selama ni saya masak untuk tuan, tuan suruh saya berhenti. Tak adalah saya nak masak untuk tuan. Masya Allah, ada sampai hamba dia rasa khidmat itu merupakan satu kemuliaan bagi dia. Bila tidak khidmat, maka dia rasa tidak membuat sesuatu yang baik pada seseorang yang dicintai. Maka kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang mukmin itu diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, kemudian Tuhan bagi syurga. Bermaksud kita dah buat perjanjian dengan Allah Taala syurga. Tetapi di dunia ini kita telah jual diri kita kepada Allah, bermaksud kita dah beri diri kita. Suatu masa Allah Taala memerlukan masa untuk kita berikan masa.
Satu ketika Tuhan memberikan harta kita, kita berikan harta kita. Sampailah Allah Subhanahu wa taala menuntut nyawa kita, maka nyawa kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sifat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bila Nabi suruh, tak ada pilihan. Minta harta, sahabat berilah harta mengikut kadar yang mereka mampu. Bila Nabi perintahkan perang fi sabilillah, tak ada seorang pun yang boleh menentang. Maka begitulah para sahabat. Mana kita benar-benar jual diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala menyebut orang mukmin itu apabila telah menjual dirinya kepada Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna, dan mereka membunuh musuh. Fayuqtaluna, dan mereka dibunuh, mati syahid. Syahadan, barang siapa tidak melazimkan ia akan nafsunya, nescaya melazimkan dia. Barang siapa tidak menuntut akan nafsunya, nescaya menuntut ia akan dia. Bermaksud sekiranya kita tidak mendidik nafsu kita, kita sih yang didik nafsu kita, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati kita, Allah Ta'ala yang akan buat terhadap nafsu kita. Itu maksudnya. Bermaksud kalau kita tidak mendidik nafsu kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat. Allah Ta'ala yang akan buat. Jadi bila Allah Ta'ala yang buat, itu maksud Allah Ta'ala turunkan kita penyakit, turunkan kita bala dan sebagainya, untuk kita insaf, untuk kita sadar. Sepatutnya kita boleh menyadarkan diri kita sendiri. Sepatutnya kita boleh menyadarkan diri kita sendiri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia tidak boleh menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia senang. Ketika mana dia sihat, ketika dia senang, maka dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala yang akan buat, maka diturunnya bala, diturun berbagai amal. Semua orang akan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan apa yang musajid masa itu. Kan? Semua nak musajid. Sampai dah tak bagi pun, tak boleh musajid. 10 orang yang kata dia. Masa penyakit dah datang, semua orang nak pergi musajid kan. Bila penyakit dah tak ada dah, payah pula nak manggil aku musajid lah. Jadi kalau dah penyakit, semua nak munajat Allah SWT. Jadi bermaksud barang siapa tidak melazimkan, tidak mentarbiah diri dia sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan tarbiah kita. Itu pun kalau dia hendak. Dan terkadang orang tu diturun bala penyakit pun tak sadar. Masya-Allah kita kata. Parahlah. Sepatutnya kita ini boleh membaca isyarat-isyarat kan. Boleh isyarat. Ya kita lalai. Dan Allah Subhanahu wa bila mana kita lalai, Allah Subhanahu wa taala tegur kita kan. Jadi teguran Allah kepada kita secara lembut. Apa teguran Allah kita kepada Allah kita sebagai lembut? Allah Taala turunkan bala pada orang lain. Bukan kayak kita. Allah Taala turunkan bala pada orang lain. Itu teguran lembut daripada Allah. Surah Allah Taala kata, kau pandang orang tu. Kan dah kau ada bala dah, kau tak sadar-sadar lagi ke? Gitu. Tu kan. Tak ya sadar. Dah Tuhan ambil bala tu turun kat kita pula. Sikit-sikit dah kono pula. Kita kata astagfirullahalazim, kita kata. Sadar kita. Tak ya sadar lagi. Maka akhirnya turun bala lagi supaya kita insaf, supaya kita sadar. Sebab ketika mana kita senang, kita tak sadar. Itu maksud Tuhan yang akan ajar kita. Itu pun kalau kita nak sadar, tak ya sadar. Tak ya sadar biar.
Barang siapa tidak melazimkan nafsunya, nasihat melazimkan akan dia. Maksud Allah Ta'ala yang akan buat. Barang siapa tiada menuntut akan nafsunya, nasihat menuntut ia akan dia. Maka jikalau engkau jadikan atas banyak dan kuat berbuat taat, bermaksud kita buat taat, kita sendiri yang buat taat, tanpa ada teguran-teguran tertentu Allah Ta'ala, kita sendiri yang bertindak untuk taat dan berbuat taat, nescaya tiada menuntut ia akan dikau. Bermaksud tak perlu Allah Ta'ala nak buat sesuatu yang keras ke atas kita. Sebab tu dalam kitab Hikam disebut, kembalilah kepada Allah dalam keadaan engkau senang, lapang, mudah, sehat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika engkau sehat, senang, lapang dan sebagainya. Kerana sekiranya engkau tidak kembali kepada Allah ketika sehat dan lapang, Tuhan akan tarik engkau kepadanya dengan cara yang lebih keras. Itu sekiranya Allah Ta'ala kasih kepada orang tadi. Macam kita kasih dekat pelajar, guru yang pandai, maka disuruhnya budak buat kerja rumah, buat latihan, maka semua buat. Kan senang, siapkan minggu depan ya, kan senang. Jangan ada yang tak siap. Cikgu ni sayang pada budak tadi, dah dicubit pulih tengok sikit. Datang mayah hari saman yang pula. Oh parah kata. Alam tak apalah kata cikgu. Tak kosol nak susik kau dia jadi cikgu sayang ni dipukulnya, dibuat. Oh barulah pelajar tadi buat kerja rumah. Bermaksud suruh elok-elok tak nak buat. Nak kalau cubit dulu buat. Ada macam tu dia punya cara dia. Orang lain boleh mudah-mudah, tapi ada orang tak boleh. Nak kena jontik dulu. Begitulah tabiat hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang boleh kembali kepada Allah dengan mudah-mudah saja, ada yang tak boleh, kena pulih telinga dulu, kena sakit, kena bala dan sebagainya, baru insaf dia. Astagfirullahalazim. Selama ni tak sadar. Ada kembali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun satu kebaikan daripada orang buat macam mana pun tak sadar kan. Maka katanya, jikalau engkau jadikan kuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiadalah menuntut ia kepada berbuat tiadalah ia menuntut kepada berbuat maksiat. Adakah engkau lihat orang yang salih dan ibadat bersyukur-syukur, mereka itu melihat orang yang bersyukur. Dia kata bermaksud apakah seorang yang salih itu dia bersyukur-syukur hidup di dunia ini. Hidup dekat dunia nak suka-suka, nak santai-santai, nak rehat-rehat. Bermaksud orang yang soleh, dia tak boleh jadikan dunia tempat rehat-rehat, tempat santai-santai, tak boleh. Nak suka-suka, tak boleh. Katanya, adakah engkau lihat seorang yang soleh dan ahli ibadat itu bukan tak boleh suka, tapi dijadikan dunia ini untuk santai-santai, suka-suka sahaja. Dan bersyukur mereka itu melihat orang yang bersyukur dan hari raya. Maksud dia setiap hari raya dia setiap hari. Hari raya setahun 2 kali ya. Setiap hari nak hari raya. Kerana seseorang yang bimbang hatinya daripada syukur daripada dunia dan sekalian yang harus, jadilah bimbang tiada berbuat sembahyang pada malam. Kita kena terjemah yang Arab lagi mudah pada yang Melayu bahasa lama. Maka katanya, barang siapa menjadikan dirinya di dunia ini bersuka-suka sahaja dan melakukan perkara mubahat, perkara yang mubah, perkara yang harus, suka sahaja. Ini pengarang yang sebut Al-Imam Ibn Atullah Sekandari. Dia menceritakan penyakit kita, apa yang berlaku pada kita, untuk kita faham.
Maka katanya barang siapa menyibukkan dirinya bersuka-suka di dunia ini, berehat-rehat, bermudah-mudah, bersantai-santai, katanya kita tak nak berletih-letih untuk mujahadah. Berletih-letih untuk ibadat kita nak santai. Beramal ni sikit-sikit lah, sikit-sikit. Maksudnya kita bersantai-santai. Maka apa kata dia? Syaghala an qiyamul lail. Maka dia akan lalai untuk qiyam pada malam hari. Jadi maksud orang yang tak boleh bangun malam, bermaksud dia terlampau santai benar hidup di dunia ini. Maka Allah Ta'ala palingkan hatinya daripada untuk bangun malam. Maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tadi, maka kata Allah, engkau telah menyibukkan dirimu dengan nafsumu daripada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu telah menyibukkan dirimu daripada kami, bermaksud engkau bersantai-santai dengan dunia ini, bersuka-suka dengan dunia ini. Maka Allah Ta'ala kata, فَشَغَلْنَاكَ عَنْ عِبَادَتِنَا. Allah Ta'ala tutup hati kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata-kata Al-Imam, 2 rakaat yang dilakukan pada tengah malam itu lebih berat daripada bukit Uhud. 2 rakaat dilakukan pada tengah malam itu lebih berat daripada bukit Uhud. Kenapa berat? Sebab kita menyibukkan diri kita di dunia ini dengan santai-santai, nikmat-nikmat. Kita malas nak berletih-letih kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala lemahkan hati kita untuk bangun qiyam. Itu maksud dia, katanya. Kenapa? Katanya tidak mampu untuk bangun qiyam itu kerana anggotanya telah kering. Disebut a'dha'u yabisat. Anggota kita telah kering. Maksud kering ni hati, tubuh badan kita dah mati. Tangan dah mati, kaki dah mati. Maka anggota tubuh itu telah pun kering daripada melakukan taat, kata dia. Dah kering, dah tak mampu, dah tak hidup dah. Bukan tak boleh berjalan, jalan boleh, pergi makan, minum teh boleh. Tapi nak bangun malam qiyam, dia dah mati. Dia dah mati. Ke lain boleh. Pergi lumpur pun boleh. Pergi Langkawi boleh. Tapi nak bangun malam dia tak boleh dah. Dia kata anggota dia dah kering, mati. Maka kata Ibn Tasniyah, maka anggota yang telah kering mati itu apa nak buat? Tak boleh nak apa dah, kata dia. Sesuatu yang kering tidak boleh digunakan untuk apa-apa kecuali potong je lah. Buang je lah, kata dia. Sebab apa? Sebab katanya kalau pokok itu telah kering, pokok dah mati, dah kering, nak buat apa ni? Potong je lah, bakar, buat ikut api, kata dia. Wa idza yabasat la tas'ilan nar. Pokok kalau dah kering tak ada guna dah, potong buat bakar, buat api. Bermaksud dia mengatakan anggota kita yang telah kering, yang dah mati, yang tak boleh ibadat, maka api neraka lah layak untuk tubuh badan kita yang kering, yang lemah untuk bangun beramal ibadat ini. Itulah teguran yang kita kata teguran yang halulah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala